kita. Aku terpaksa cakap ni, korang kena terima hakikat lah. Bahawa Thailand dengan Vietnam memang sekarang ni ke depan banyak lah in terms of liga, in terms of management, in terms of cara permainan, diorang masih ke depan, sangat ke depan daripada kita. Even Indonesia lagi lah ke depan daripada kita sekarang. Baru-baru ni kita semua tahu Malaysia kalah dengan New Zealand 4-0. Satu berita yang aku rasa memang sakit hati lah kalau korang tengok game tu. Ada orang kata first half tu kita main bagus, tapi bagi aku tak sebagus mana pun. Kita duk defend ke belakang, back pass, ke depan habis tak ada. Kat situ pun aku tengok Arif Aiman quite struggle bila main kat New Zealand tu. Sampailah ke second half, kita tak ada corak permainan yang clear, kita tak ada objektif untuk rasa nak menang game tu. Kita asyik main defensif dan permainan tu lebih kita kepada mengharapkan draw bila aku tengok lah. Sangat frust lah. End up 4-0. Tapi itu bukan aku nak cerita lah untuk analisis perlawanan New Zealand. Itu korang boleh tengok kat mana-mana channel lain lah. Tapi hari ni aku nak bagi tahu yang kita boleh ambil pengajaran yang New Zealand yang kita kalah 4-0 last 3 weeks aku tengok. Beberapa minggu lepas yang boleh jadikan satu wake up call lah aku rasa untuk Malaysian punya national team ni. Sebab dan Paul Martin pun boleh start buat homework lah. Bukan Paul Martin sajalah, Paul Martin in terms of technical dengan training lah. Boleh dia memikirkan bagaimana especially kita nak aim for Asia qualification ni 2027 dekat Arab Saudi. So far ataupun as you know, ataupun korang tahu, ataupun korang yang belum tahu lagi, kita berada di pot 2. Pada asalnya kita aim for pot 1, tapi boleh dapat pot 1, kita kena mengharapkan ranking India drop dan kita kena pintas ranking India lah, tapi malang sekali kita tak dapat. So nak tak nak kita kena stay dekat pot 2 dengan tak silap aku dengan Yemen, Turkmenistan, Hong Kong, Filipin tak silap aku pot 2. So kita bersama dengan diorang. Untuk pot 1 yang ada Thailand, banyak lagi dah, India, Lebanon, tapi aku mengharapkan untuk pot 1 at least kita kena jumpa sama ada Lebanon ataupun India. Kita jangan aim for Thailand atau Vietnam lah. Walaupun diorang ASEAN, tapi diorang punya level ke depan sikit berbanding dengan kita. Aku terpaksa cakap ni, korang kena terima hakikat lah. Bahawa Thailand dengan Vietnam memang sekarang ni ke depan banyak lah in terms of liga, in terms of management, in terms of cara permainan, diorang masih ke depan, sangat ke depan daripada kita. Even Indonesia lagi lah ke depan daripada kita sekarang ni. So apa yang kita boleh mengharapkan adalah pot 1 punya team tu kita boleh mengharapkan kita draw dalam group tu dengan either India ataupun Lebanon, sebab diorang mungkin lebih kurang in terms of permainan dengan kita. So yang pot 3 dan pot 4 ni aku tak risau sangat. So penentuannya game changing dia adalah dengan siapa kita punya rival untuk pot 1 nanti. So tu satulah, selain pada Paul Martin kena fikir in terms of tactical, aku sebenarnya nak cakap preparation, penat lah cerita ni. Nak cakap pasal in terms of management Petaling Jaya, management dekat Petaling Jaya tu lah, ataupun FAM sendiri kena meeting tu dah banyak dah, tapi kena ada implementation lah, ataupun kena ada execution, ataupun benda kena jadilah. Jangan meeting terlalu banyak ataupun duk planning tapi result tak ada lah. Maksud aku result in terms of contoh lah paling senang adalah bawa masuk Wan Kuzan. Adakah itu satu kejayaan? Kalau FM rasa satu kejayaan, bagi kita orang, aku tak tahu, aku tak mewakili mana-mana fans disclaimer, tapi bagi aku sendiri itu bukan satu kejayaan lah. Itu satu benda yang biasa lah, sebab kau kena ambil masa 4-5 bulan untuk membawa satu saja heritage player. Even Wan Kuzan sendiri bukan heritage player.
Wan Kuzan parents dia memang dekat Malaysia, orang Malaysia pure, cuma dia menetap kat US dan dilahirkan di sana saja. Tapi kalau orang tanya aku, perlu ke bawa Wan Kuzan untuk next upcoming punya matches? Jawapan aku yes. Sebab kita satu, of course lah, kita dah bawa dia ke Malaysia, satu, dan dia dah dapat pasport. Second adalah kita masa ni lah kita nak test dia punya keupayaan ataupun dia punya credibility atas padang bermain. Tapi depends on dia punya status juga. Kalau dia masih injury, kita tak boleh buat apa lah. Tapi kalau dia dah makin recover, dan Puan Mati patutnya bawa je dia terus pergi bawa friendly match. So kat situ kita boleh test dia. Jangan terus bawa ke World Cup punya qualifier punya game, itu pada bulan 12 ni tak silap aku. Bulan 12 ni kita baru buat draw pot penentuan dulu. So nantikan dulu. So kita patut bawa Wan Kuzan untuk main di friendly match dulu. Itu aku punya pandangan. Yang kedua adalah mempercepatkan proses player-player yang lain lah. Itu Wisma FM kena cepatkan sikit kerja lah, kena pantas lah. Even Indonesia dah ada planning dengan semua, dengan diorang punya plan untuk bawa heritage player. Aku tengok ada banyak few nama, sampai aku pun tak ingat sebab terlalu banyak sangat diorang punya heritage player. Kita yang hangat lah, yang sekarang aku masih dengar yang berlegar-legar dekat social media adalah Josh Brownhill, Taylor dengan Fleming. So 3 orang ni lah kita aim. Aku tak pasti apa yang akan berlaku pada Disember ni, yang ramai katakan TMJ akan take over. So kita tak pasti sama ada TMJ take over ke, sama ada lebih ramai heritage player datang ke, ataupun tukar management ke, ataupun whatever lah. Yang penting selepas permainan New Zealand yang kita kalah teruk 4-0 ni, kita kena do something lah. Kena well prepared untuk World Cup qualifier 2027 di Arab Saudi. Itu yang aku cakap. First step adalah in terms of tactical dan technical. Puan Martin kena jalankan kerja dia, kena polish mana yang perlu, mana yang tak perlu, mana yang perlu bawa, mana yang tak perlu bawa, recognize player dia, dan set satu gameplay yang bagus untuk upcoming matches. Tu untuk coaching staff lah. Untuk management ni, FNM ni kalau tengah tengok ni, tolonglah. Aku sebagai football fans mengharap lah, tolonglah pantas sikit buat kerja tu. Sebab kita semua fans dah penat lah. Dia memang marah-marah lah, tapi nak buat macam ni dah penat sangat. So tolonglah buat kerja FM cepat sikit. So kita jadikan New Zealand ni sebagai wake up call untuk kita terus pantas ke depan. Kita move on. Kalau orang tanya rugi ke kita lawan New Zealand, jawapan aku tak. Tapi sayang sebab masa dekat New Zealand tu, patutnya sebelum kita identify yang kita datang New Zealand tu, kita dah at least kita dah set 3 friendly match dengan negara-negara yang lain. Bukan kelab main negara. Contohnya New Zealand dengan Papua ke, dengan apa lagi, dengan Australia ke, tak kisahlah. At least 3 friendly matches dengan negara lah. So tak adalah bila datang New Zealand satu match lepas tu balik. Tak rasa sia-sia ke benda tu. So benda tu kita kena fikir lah benda tu, FM sendiri. So aku tahu peluang keemasan bila lawan New Zealand tu, tapi bila nak lawan New Zealand tu fikir sama ada lagi ke matches yang kita boleh fikir dan terdekat semua, and then macam mana plan. So sayang lah fly jauh-jauh, lawan lain dapat satu matches je yang quality. Kita tolak tepi lah perlawanan yang friendly match dengan kelab tu kan. So itulah, pertama aku tak sabar untuk tengok permainan Wan Kuzan sendiri untuk wake up call. Kemudian untuk ada banyak lagi berita baik tentang kita punya heritage player untuk join squad dari Maya. Third, in terms of coaching staff, kena fikir apa direction selepas ni, apa technical yang kita gunakan untuk gameplay selepas ni. Dan yang keempat adalah FM sendiri, tolonglah cepat buat kerja. Okay, so itulah tajuk besar untuk kenapa New Zealand ni sebagai wake up call kita, dan kita punya perjalanan seterusnya adalah aim for World Cup qualifier, Asia qualification untuk tahun 2027. So
dia tak ada mengharapkan keputusan positif ke apa ke, kita nak layak itu saja secara merit. That's all.